Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam sesi Bual Bicara bersama Jabatan Hak Ehwal Kesatuan Sekerja dan Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia KESKA bagi membicarakan tentang memperkasakan kesatuan sekerja sebagai platform perjuangan kaum pekerja. Baik, tetamu kita yang akan bersama kita pada hari ini iaitu Encik Syamsul Azri Muhammad Razi dan Encik Afendi Askandar selaku Presiden Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia KESKA. Baiklah, sebelum saya ajukan soalan kepada ahli panel, saya perkenalkan dahulu sedikit tentang tetamu kita iaitu Encik Syamsul Azri Muhammad Razi yang merupakan penolong pengarah Kesatuan Sekerja di Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Beliau berpengalaman selama 10 tahun dalam mengendalikan kawaselia dan pemantauan ke atas Kesatuan Sekerja di Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana pentadbiran awam dan ijazah sarjana muda perakaunan dari Universiti Sains Malaysia. Pengalaman beliau sebelum berkhidmat dengan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja adalah sebagai eksekutif keuangan di Malaysia Airport Holdings Berhad dan di Global Maritime Ventures Berhad. Beliau banyak memberikan ceramah dan sesi pengkongsian ilmu atas pelbagai platform melibatkan kesatuan sekerja, termasuklah Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam, Persatuan Majikan-Majikan Malaysia, serta di pelbagai instituti pengajian dan latihan di bawah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan, termasuklah Politeknik Malaysia. Baik, saya ajukan soalan kepada Encik Syamsul. Bolehkah Tuan ceritakan apa itu Kesatuan Sekerja? Macam kita tahu kita di UEM ni kita ada Kesatuan Kaki Tangan UEM. So ramai yang tidak tahu tentang kesatuan ni. Silakan. Okay. Terima kasih kepada Puan Moderator kita. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkanlah terima kasih kepada pihak UUM TV dan juga Universiti Utara Malaysia, termasuklah Ustaz Sama daripada Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia bagi menjayakan program Bual Bicara kita pada hari inilah. Okey, seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa masyarakat di luar sana tu tidak, orang panggil apa, tidak berapa mengenali tentang Kesatuan Sekerja ini apa sebenarnya, fungsi dia tu macam mana dan pelbagai lagi lah. Jadi orang panggil apa, mereka hanya tahu di peringkat surface saja, di peringkat permukaan, tetapi tidak orang panggil apa, tidak memahami dengan mendalam tentang apa itu Kesatuan Sekerja. So kehadiran saya pada hari ini adalah kita orang panggil apa, nak memberi sedikit perkongsian lah. Okey, perkongsian kepada orang panggil apa, masyarakat di luar sana, termasuklah daripada Kesatuan Sekerja tentang apa itu Kesatuan Sekerja. Okey. So kalau ikut Kesatuan Sekerja ni, kalau kata dalam bahasa mudahnya, dia adalah kesatuan buruh lah. Okey, kesatuan buruh yang merupakan organisasi kepada pekerja-pekerja tu di dalam mana-mana trade, pekerjaan, kemudian industri yang secara kolektifnya merundingkan merundingkan gaji yang lebih baik, keadaan kerja yang orang panggil apa, yang lebih bagus dan juga faedah daripada majikan-majikan ni. Kemudian Kesatuan Sekerja ni juga dia bertindak sebagai satu platform, bertindak sebagai satu platform dan juga perantara di antara pekerja dengan majikan, kemudian menyokong keadaan kerja yang lebih baik, keselamatan di tempat pekerjaan, dan juga rundingan-rundingan lain lah, yang melibatkan di antara pekerja dan juga
majikan. Okey, kemudian mereka juga boleh memberikan sokongan dan bantuan lah. Okey, bantuan ni macam berupa kebajikan kepada ahli-ahli, okey, dan pelbagai lagi lah yang dapat diberikan kepada ahli, termasuklah pendidikan dan juga latihan. Okey, so benda-benda ni orang panggil apa adalah antara tujuan, okey, antara tujuan keberadaan kesatuan sekerja itu sendiri. Tapi puan moderator kita dan juga tetamu sekalian, kadang-kadang orang juga confuse. Okey, antara kesatuan sekerja dengan persatuan. Tapi itu pun ya macam sekarang ni saya cuba untuk nak highlightkan juga. Okey, beberapa lah orang panggil apa, beberapa perbezaan di antara kesatuan sekerja dan juga persatuan. Okey, kalau kita ikut dia adalah beberapa. Okey, dia ada beberapa perbezaan. Okey, perbezaan di antara kedua-dua entiti ini. Okey, yang pertamanya kita boleh lihat daripada segi tujuan dia. Okey, kalau kata tujuan persatuan ni dia adalah untuk mempromosikan kepentingan ataupun matlamat ahli-ahli dia tu. Tetapi kalau kata kesatuan sekerja ni dia nak melindungi hak dan juga dia nak menjaga kebajikan bekerja tu. Itu perbezaan dia yang paling asas lah. Okey, kemudian kita tengok kepada dari dalam konteks keahlian dia. Okey, kalau ikut kepada keahlian kesatuan sekerja, keahlian kepada persatuan ni, dia mewakili pelbagai pihak yang mempunyai minat yang sama lah. Maksudnya yang mempunyai satu tujuan yang sama untuk mungkin untuk kepentingan sosial, kepentingan perjuangan dia macam tu. Tapi kalau kata kesatuan sekerja ni kita lihat dalam konteks khusus sebagai platform untuk pekerja-pekerja tu. Itu adalah dari segi keahlian dia tu. Okey. Dan juga dia mewakili pekerja-pekerja di tempat kerja tu. Okey, kemudian kalau kita tengok dari segi struktur pula, kalau kata persatuan ni dia lebih longgar lah. Bukanlah kata dia tak terikat kepada peruntukan undang-undang dan sebagainya, tetapi maksudnya dia lebih loose berbanding dengan kesatuan sekerja ni. Kita tengok bahawa dia lebih formal. Okey, dia lebih formal untuk orang panggil apa, untuk menjadi satu tempat ataupun satu wadah kepada pemimpin dan juga ahli kesatuan ni, orang panggil apa, menyuarakan pandangan, pendapat dan sebagainya lagi lah. Kemudian kalau kita tengok dari sudut aktiviti pula, aktiviti ni kalau kata kesatuan sekerja ni banyaklah. Dia macam boleh melobi, okey, pendidikan, acara sosial dan sebagainya lah. Kemudian yang paling penting adalah mereka ni boleh buat perundingan kolektif. So itu adalah orang panggil apa, keutamaan yang ada pada kesatuan sekerja ni lah. Kalau kata dalam konteks sektor awam ni, mungkin mereka dapat mewakili lah pekerja-pekerja dalam mesyuarat bersama jabatan, kemudian dapat berada di platform QPAC untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dalam konteks yang lebih luas dan sebagainya lah. Okey, kalau kita tengok dari status undang-undang, perbezaan yang terakhir dia sekali, yang mana kesatuan sekerja ni diiktiraf sebagai satu bentuk entiti, orang panggil apa, yang mempunyai kuasa untuk buat perundingan. Itu yang paling utama. Kalau kita tengok kepada persatuan ni, dia orang tak ada kuasa untuk membuat proses tawar-menawar tu. Maksud dia kolektif bargaining tu. Okey, kolektif bargaining. Jadi secara keseluruhannya saya nampak bahawa persatuan dan kesatuan sekerja ni dia ada niat dan matlamat dia sendirilah. Okey, dia untuk tujuan memenuhi keperluan ahli-ahli dia tu. Itulah pada pandangan saya lah. Baik, Okay. maksudnya dia ada perbezaan lah dari segi persatuannya, daripada segi kesatuannya. Dia ada perbezaan daripada segi perkataannya dan juga bidangnya sendiri, betul ya? Betul. Maksudnya Tuan, saya boleh tahu sejak bilakah kesatuan sekerja ini bergerak aktif di Malaysia? Okey, kalau ikut dia bergerak aktif di Malaysia, okey, kalau kata pertanyaan dari segi tu, kita orang panggil apa, kita nak kena throwback balik kepada orang panggil apa, himbauan sejarah kita tu. Kalau ikut kesatuan sekerja ni, dia bukan merupakan suatu yang baru lah. Okey, dia bukan merupakan suatu yang baru yang ada dekat negara kita ni. Okey, kalau ikut ni, kesatuan sekerja ni dia dah ada dekat negara kita sejak abad ke-20 lagi. Okey, sejak awal abad ke-20. Okey, tapi pada pemerhatian saya, ramai yang masih keliru lah macam saya kata tadi tentang kesatuan sekerja ni. Mereka sering confuse dengan persatuan yang tadi tu. Jadi apabila kita berbalik kepada sejarah ni, kesatuan sekerja yang terawal ni yang ada dekat
orang panggil apa, dekat dekat tanah Melayu pada ketika itu, kita bolehlah rujuk seperti macam Selangor Rubber Worker Union, iaitu yang wujud sekitar tahun 1920 lagi. Okey, itu yang saya kata tadi, bahawa awal tahun ataupun awal abad ke-20 lagi. Kemudian kita ada pada ketika itu Malayan Trade Union Congress, iaitu Kongres Kesatuan Sekerja Melaya pada tahun 1949. Okey, itu antara yang terawal lah sebagai organisasi payung untuk kesatuan sekerja yang ada di Melaya pada ketika itu. Jadi bila kita lihat kepada kesatuan sekerja ni, dia tak boleh lari daripada zaman orang panggil apa, zaman penjajahan lagi. Ya, jadi benda tu dah memang dah ada lama dekat Malaysia tu. Kalau kita tengok dari segi undang-undang ataupun akta kita lagi tu, dia dah ada daripada tahun 1959 dan sebelumnya lagi. Daripada pengamalan ordinan, kemudian naik kepada akta dan sebagainya lah, dan melalui proses pindaan dan sebagainya. Okey, kemudian seperti kita sedia maklum juga, ataupun mungkin ramai yang terlepas pandang, pada zaman orang panggil apa, penjajahan dulu, kita memang mengamalkan satu dasar yang kita panggil sebagai divide and rule, iaitu dasar pecah dan perintah. Okey, sebab apa penjajah buat dasar ini pada ketika itu, yang mana dia nak menyekat, okey, dan dia nak menyekat penyatuan kaum, okey, di antara Melayu, Cina dan India, untuk kita bersatu menjadi satu masyarakat Malaysia yang orang panggil apa, harmoni lah pada ketika itu kan. Kemudian kalau kita seperti yang kita tahu, macam orang Melayu, okey, dia akan berada di pedalaman untuk menjalankan aktiviti macam pertanian tradisional. Kemudian bila kita tengok pula orang Cina berada di bandar, kemudian buat perniagaan macam tu, kemudian aktiviti perlombongan, dan manakala orang India ni pula dia berada di estate, dia untuk orang panggil apa, membuat aktiviti seperti ladang-ladang British lah, melaksanakan tujuan-tujuan British pada ketika itulah. Kemudian tak hairanlah kalau kata pada peringkat awal ni, kesatuan sekerja ni banyak didominasi, orang panggil apa, didominasi oleh kelompok kaum yang tertentu saja pada ketika itu. Kalau kita tengok yang antara yang terbesar adalah kesatuan pekerja-pekerja ladang. Okey, pekerja-pekerja ladang yang mana macam pemimpin dia tu seperti P.P. Narayanan. Mungkin ramai yang tak pernah dengar pun nama ni kan. Sebenarnya kalau kata pada peringkat itu, dialah antara orang yang orang panggil apa, terawal yang berjaya menaikkan kesatuan sekerja sampai peringkat antarabangsa, sehingga beliau ni dilantik menjadi President of International Confederation of Free Trade Union pada ketika itu. Jadi saya rasa ini adalah antara pencapaian terbesar dalam konteks kesatuan sekerja dekat Malaysia ni. Selain itu Tuan Berita, saya juga nak tambah lagi kan. Selepas kemerdekaan, selepas kemerdekaan ni, gerakan kesatuan sekerja ni memang orang panggil apa, dia terus berkembang. Dia terus berkembang dan menjadi lebih teratur lah. Lebih teratur dengan adanya pengenalan undang-undang dan sebagainya. Jadi pada ketika itu wujudlah kesatuan sekerja dalam sektor pembuatan. Dalam sektor pembuatan, kemudian kita ada pengangkutan, perbankan dan juga orang panggil apa, perkhidmatan awam. Kalau kata kita nak namakan kesatuan ni, contoh kalau kata dalam orang panggil apa, dalam pembuatan kita ada kesatuan sekerja industri elektronik lah. Kita asingkan ikut wilayah, iaitu wilayah utara, wilayah selatan, timur dan barat. Kemudian kita ada kesatuan pekerja-pekerja elektrik. Kemudian dalam sektor pengangkutan pula kita ada kesatuan pekerja-pekerja alat pengangkutan dan kesatuan pekerja-pekerja pengangkutan. Kemudian dalam perbankan kita ada kesatuan pekerja-pekerja bank. Lepas tu dan selain itu juga kita ada juga pelbagai lah. Maksudnya kalau kata dalam konteks kesatuan sekerja dalam sektor awam ni memang banyak. Jadi dia berada ataupun dia duduk di bawah satu persekutuan kesatuan sekerja yang kita panggil dia sebagai Kongres. Kesatuan pekerja-pekerja di dalam perkhidmatan awam. Termasuklah juga daripada kesatuan KESKA lah, iaitu Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia ni. Kemudian selain itu juga perkembangan pesat ni, dia dah lahirkan satu pemimpin, orang panggil apa, pemimpin yang besar. Yang besar dalam kesatuan sekerja ni, seperti kita nama-nama yang besar macam Sheikh Shahir, Sheikh Mahmud, kemudian Abdul Halim Mansur, N. Gopalakrishnan, kemudian Tan Yusin, Tan Sri Zainal Rampak, Abdul Razak Mat Hassan, Khalid Atan, J. Solomon dan pelbagai lagi lah. Dan yang kalau kata macam sekarang ni pun jadi sebagai seorang politician yang terkenal macam Abdul Hassani, Abdul Hamid,
Okey, kemudian dalam QPAC pula kita apa orang panggil apa, kesatuan ni juga melahirkan okey ramai pemimpin pemimpin besar. Okey seperti Datuk Aziz Muda, Datuk Omar Osman, Datuk N. Siva Subramaniam dan yang terbaru adalah Datuk Adnan Mat. Itulah orang panggil apa? Kalau kita lihat dari segi sejarah ni dan perkembangan kepimpinan ni dalam kesatuan memang sangat besar benda tu dan memang sangat orang panggil apa sangat membina lah dan membangun dari segi itulah. Baik, tadi Cik Effendi, kita dah dengar penolong pengarah Kesatuan Sekerja kita bercerita tentang bagaimana sejarah pergerakan kesatuan itu sendiri bergerak di Malaysia. Bagaimana pula Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia bergerak secara di UM itu pada awalnya? Silakan. Maksud dia sejarah ke? Ya, Sejarah. sejarah pergerakan kaki tangan itu. Okey. Terutama sekali saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Moderator. Ya. Puan Syahidah. Sahabat saya, mentor saya sebenarnya. Dan beliau merupakan orang lama. Ya. Saya kata walaupun muda tapi lama. And so first kali kami berhubung 10 tahun yang lepas. Kan beliau banyak memberi tunjuk ajak pada kesatuan sebenarnya. Oh. And so terima kasih, selamat datang. Ya. Dan kita di Universiti Utara Malaysia ni kita ada sejarah yang agak panjang. Ya. Dia bermula pada 1991. Okey. Iaitu selepas perpindahan daripada kampus Tanah Merah, yang mana UEM bermulanya pada 1985 dan 1991 dipindahkan pada ke Sintok, Bumi Sintok. Pada waktu tu ialah banyak tempat-tempat masih dalam infrastruktur Ya. dan keadaan Tanah Merah lagi. Dan waktu tu disebabkan oleh satu coalition ataupun semangat staf-staf yang mana mungkin nampak akan ada kekurangan kebincangan dari segi pentadbiran. Bukan kebincangan lah, saya tak kata benda tu kebincangan. Mungkin ada masalah, permasalahan tertentu yang mana dia orang tak ada satu platform untuk memperjuangkan suara mereka, memperjuangkan kebajikan mereka sebenarnya pada waktu tu. Yang mana pada waktu tu ialah kita fahamlah universiti baru tertubuh. So banyak perkara yang perlu kita tengok balik, yang perlu kita teliti. Dan tertubuhlah Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia. Waktu tu nama dia bukan Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia. Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia. First kali ditubuhkan pada waktu tu. Yang mana pada waktu tu presiden pertama ataupun penajarnya adalah Ramli Sirat. Ramli bin Sirat pada 1991 dia merupakan presiden penajar pertama. Yang kedua selepas Ramli Sirat iaitu Hamidin Yusof. Dua penggal dia telah memegang tampuk kepimpinan. And then selepas tu tak salah saya Azhari Abu Hassan. Oh ya. Azhari Abu Hassan. And then Kuazmi dan saya merupakan presiden yang kelima lah. Oh. Yang memegang tampuk kepimpinan. Dan kini Kesatuan Kaki Tangan dinamakan di sini kini Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia telah diberikan nama tersebut. Tak pakai am dah. Kita just Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia. Okey. So sepanjang rentetan daripada sejarah tu banyaklah duri-duri yang telah kita lalui, halangan-halangan, buffer-buffer yang mana yang orang kata apa, kalau kata orang tengok berat, Ya. tapi sebenarnya yang menanggung tu rasa lebih struggle lah, insyaAllah. So kalau kata kita nak cerita ni melalui sejarah tu agak panjang.
agak panjang dan penceritaan pun kepelbagaian pun banyak. Dan apa yang boleh saya katakan di sini, kesatuan telah berjaya mempertabatkan kebajikan staf-staf universiti. Baiklah. Tadi Cik Syamsul ada terangkan perbezaan tentang persatuan dan juga kesatuan. Boleh Cik Syamsul terangkan sikit peranan dan fungsi Jabatan Hak Ehwal Kesatuan Sekerja? Okey, terima kasih pemberita kita. Okey, kalau ikut dari segi orang panggil apa, fungsi. Okey, kalau ikut dari segi fungsi dan juga peranan ni, kita mempunyai banyak peranan lah. Okey, kita mempunyai banyak peranan. Tapi sebelum saya nak orang panggil apa, pergi kepada peranan tu, kita nak bagi tahu dulu bahawa kalau kata kesatuan, Jabatan Hak Ehwal Kesatuan Sekerja ni dia berada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okey, kalau kata macam pertubuhan tadi, dia berada di bawah orang panggil apa, ROS. Maksudnya Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Okey, jadi dia adalah satu orang panggil apa, satu jabatan yang di bawah dua kementerian yang berbeza lah. Okey, itu yang perkara yang mungkin saya boleh highlight kan. Okey, kemudian dari segi tanggungjawab ataupun peranan Jabatan Hak Ehwal Kesatuan Sekerja ni, yang mana kita akan mendaftarkan kesatuan sekerja dan juga mengiktiraf orang panggil apa, menjalankan proses untuk bagi tujuan kesatuan itu mendapat pengiktirafan daripada majikan dia dan juga pihak pengurusan dia. Okey, kemudian kita juga menguatkuasakan undang-undang kesatuan sekerja, okey, melalui aktiviti kawal selia. Okey, kita juga jalankan orang panggil apa, proses audit ke atas keuangan kesatuan dan juga ke atas pentadbiran kesatuan. Tak terlepas jugalah macam Kesko pun kita sering untuk orang panggil apa, untuk jalankan proses-proses audit. Kita nak pastikan bahawa pematuhan kepada Akta Kesatuan Sekerja 1999 itu sendiri. Okey, kemudian peraturan-peraturan kesatuan sekerja 1999 dan juga perlembagaan kesatuan itu sendiri. Itu adalah orang panggil apa, tugas-tugas kita. Kemudian apabila kesatuan ni dia melanggar, okey, dia melanggar kepada peruntukan akta tu, kita akan orang panggil apa, akan memberi khidmat nasihat dulu. Kemudian kita orang panggil apa, proses dia tu berlaku secara staging sebelum kita mengambil tindakan yang lebih tegas lah. Tapi orang panggil apa, tindakan ni bukanlah merupakan satu bentuk untuk menghukum dan sebagainya. Okey, tetapi kita lebih kepada untuk orang panggil apa, memberi pelajaran dan juga untuk memastikan bahawa kesatuan sekerja ni dapat menjalankan fungsi dia tu dengan lebih baik lagi. Kemudian dari segi promosi kesatuan sekerja pula. Okey, promosi kesatuan sekerja ni kita akan mempromosikan, okey, macam banyak program lah yang kita adakan untuk kita nak mempromosikan kepada orang di luar sana ataupun kepada ahli, okey, tentang orang panggil apa, faedah berkesatuan tu. Okey, kemudian kita galakkan juga penyertaan di dalam kesatuan. Okey, pendidikan ni, program pendidikan ni macam-macam program lah. Kadang-kadang kita bagi program macam tadi, macam sejarah kesatuan sekerja, kemudian apa fungsi kesatuan sekerja, peranan dia dan sebagainya, pelbagai lah. Okey, pelbagai program kepada pekerja dan juga kepada majikan. Okey, selain itu juga JAX ataupun jabatan kita ni, kita panggil dalam bahasa singkat dia JAX lah. Okey, JAX ni dia menyediakan platform. Okey, menyediakan platform, okey, untuk penyelesaian, okey, penyelesaian kepada pertikaian kesatuan sekerja. Tapi maksud dia bukanlah melalui kita terus untuk proses penyelesaian tu. Kalau boleh kita galakkan orang panggil apa, proses penyelesaian dan sebagainya tu di peringkat dalaman kesatuan tu sendiri. Tapi kalau dah orang panggil apa, kalau kata sampai satu tahap di mana tu macam kita dah pihak kesatuan tu tak mampu lagi untuk nak menyelesaikan dia, jadi kita boleh jadi sebagai orang panggil apa, orang tengah lah, maksud dia untuk memudah carakan, dan proses akhir dia tu tak tertakluk kepada kita, tetapi tertakluk kepada orang panggil apa, pengantaraan tu ataupun proses timbang tara, okey, yang ada di dalam kesatuan tu sendiri. Kemudian selain daripada itu, kita juga adalah membuat penyelidikan, okey, dan juga pembangunan dasar. Okey, kita berkenaan dengan isu pasaran buruh, kemudian membangunkan dasar yang berkaitan dengan kesatuan sekerja dan juga perhubungan perusahaan di Malaysia tu. Okey, jadi senang orang panggil apa, dalam bahasa mudah dia, tanggungjawab utama kesatuan Jabatan Hak Ehwal Kesatuan Sekerja ni adalah
untuk kita nak kawal sedia, kemudian kita mempromosikan kesatuan sekerja dan juga kita nak memastikan bahawa hak-hak pekerja ni sentiasa dilindungi dan juga kepentingan pekerja-pekerja tu diwakili. Tapi bukanlah daripada kita direct. Maksud dia peranan utama dia tu memang harus dimainkan oleh kesatuan-kesatuan sekerja yang ada di Malaysia ni lah. Okey. Itu saja. Saya kira kalau ikutkan kita di dalam pelbagai kesatuan ataupun persatuan berlakunya defisit keahlian atau keanggotaan. So apa pendapat Encik Effendi tentang defisit keahlian atau keanggotaan di kalangan kesatuan kaki tangan UUM? Okey. Defisit keahlian ni dia ada berlaku tapi tidak terlalu ketara. Disebabkan oleh defisit ni apabila selalunya defisit ni berlaku apabila peranan ahli itu sendiri yang mana mungkin orang kata apa mogok ataupun tidak berpuas hati dengan sesuatu perkara kan. Pendekatan yang dia orang ambil tu ialah keluar pada ahli lah, dan berlakulah defisit pada kesatuan tu sendiri. Dan selain daripada ahli, dia majikan tu institusi tu sendiri yang kita bertugas tu seperti di UUM pun bermain peranan juga berkenaan dengan defisit ni, yang mana pengurangan pekerja. Apabila seseorang ahli tu dia tidak bekerja dengan satu entiti ataupun institusi, so dia tak layak untuk menjadi ahli kepada kesatuan tersebutlah. Dia mungkin kalau kata dia pergi bekerja di sektor swasta, mungkin ada lah kesatuan di situ kalau ada. Sebab tak semua industri ada kesatuan. So defisit tu ada, tapi dia on off lah. Kadang-kadang untuk sektor awam ni kita bernasib baik sebab selalunya apabila berlakunya pencen ataupun berhentian pekerja, kita akan ambil satu pengambilan barulah dengan warren-warren yang telah ada lah. So pada untuk penjawat awam ataupun universiti kesatuan sendiri tak ada apa masalah. Cuma ada. Cuma tak terlalu kritikal je. Itu di peringkat Universiti Utara Malaysia. Bagaimana pula defisit di keahlian dan keanggotaan dari kesatuan? Okey, kalau ikut dari segi defisit ni, sebenarnya dia tak berlaku defisit lah. Orang panggil apa yang ketara. Okey, yang ketara. Tapi orang panggil apa angka, orang panggil apa jumlah keanggotaan ni dia ada turun naik yang orang panggil apa seimbang. Okey, dia ada turun naik yang seimbang. Okey, kalau kita tengok dari segi jumlah keahlian lah, okey, di Malaysia sehingga Mac 2021 lah kita ambil figure yang tu. Okey, sebanyak 957,477 ahli. Okey, dengan bilangan kesatuan 759 kesatuan. Okey, dia peningkatan tu berterusan, tetapi angka dia tu seimbang. Okey, sejak tahun orang panggil apa 2019 lagi. Tetapi kita inisiatif daripada jabatan kita ke arah ke arah 1 juta keanggotaan kesatuan tu. Okey, jadi benda tu kita sedang orang panggil apa sedang mengusahakan dan kita menggalakkan kesatuan untuk menambahkan bilangan keahlian mereka tu. Jadi pada pandangan saya pengurangan ahli tu berlaku dalam masa yang sama, berlaku juga peningkatan. Jadi orang panggil apa benda tu adalah seimbang. Okey, seimbang ke arah tu. Maksudnya tidak berlaku. Dan bagaimana pula pihak kesatuan untuk menambahkan dan meningkatkan jumlah keanggotaan kesatuan itu sendiri? Okey, kalau macam tadi saya sampaikan bahawa nak tingkatkan jumlah keanggotaan ni, kita buat promosi lah. Okey, kita buat promosi melalui program kesedaran. Okey, kemudian kita buat ceramah perburuhan. Okey, kemudian kita ada kolokium kesatuan sekerja. Kita ada penerbitan buku. Okey, kemudian kita juga ada grant pembangunan. Okey, grant pembangunan kesatuan sekerja dan juga program Kesatuan Sekerja PAX untuk tahun 2023 yang kita berikan kepada kesatuan, okey, untuk galakkan kesatuan ni secara aktif orang panggil apa
memberi impak kepada ahli-ahli dia tu. Kemudian kita juga adakan satu libat urus dan percambahan idea untuk meningkatkan keahlian kesatuan dan selain itu kita juga buat program di luar kotak macam Union Social Responsibility, program khidmat sosial kesatuan. So benda ni antara perkara-perkara yang kita jalankan untuk pembangunan kesatuan tu. Baik, kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada iklan. Silakan. Baik, bertemu lagi kita di sesi Bual Bicara pada hari ini bersama dengan Kesatuan Sekerja dan juga Kesatuan Kaki Tangan Universiti Termalaysia. Baik, Encik Effendi, bagi Kesatuan Kaki Tangan Universiti Termalaysia, apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kesatuan setakat hari ini? Adakah program-program yang dijalankan ini mendapat sambutan? Baik, terima kasih. Setakat sekarang, semua aktiviti yang telah dijalankan, alhamdulillah, dapat sambutan dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan kebanyakannya lebih kepada aktiviti kebajikan, sukan, sosial dan dalam aktiviti-aktiviti tersebut kita isilah dengan kepelbagaian aktiviti sebagai contoh ceramah, sebagai contoh dari segi akademik, ilmuan, dari segi bual bicara macam ni ada juga kita buat. Dan selain daripada itu kita buat perjumpaan dengan staf untuk mungkin by jabatan, setiap jabatan untuk kita dapatkan satu respon-respon yang mana kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu kalau kata kita tak turun padang. Dan alhamdulillah kita dah banyak turun padang setiap jabatan. Kita dah turun ke keselamatan, sebelum ni pun ada di Jabatan Pembangunan, banyak, dan respon yang kita dapat tu kita boleh implementkan untuk kita buat penambahbaikan, insya-Allah. So berkenaan dengan aktiviti ni banyaklah, dan sukan lah terutamanya, riadah banyak. So dengan itu dia merupakan satu anjakan kepada ahli untuk menyertai kesatuan. Baik. Dan sebenarnya kesatuan ni sebenarnya kita tak boleh paksa orang untuk menyertai kesatuan. Adalah cadangan dulu yang mana kita minta wajib untuk menyertai kesatuan. Tapi sebenarnya tak tahu nanti mungkin Tuan Azri boleh bagi satu pencerahan lah kan. Sebab pada kita kalau kata makin ramai entiti ataupun ahli kesatuan, dia merupakan satu nilai tambah ataupun kekuatan pada kesatuan itu sendiri. Dan apa salahnya kalau kata kita wajibkan mereka yang bukan ahli kesatuan menyertai kesatuan jika hendak bekerja pada institusi ataupun satu industri itu tersebut. Sebab kebaikannya apa yang dibawa oleh kesatuan akan dapat pada semua pihak. Tapi malangnya ia ni adalah sikap. Dia sikap. Saya tak sertai kesatuan pun saya dapat. So bila sikap macam tu, yang tu yang kita kena tengok balik. Macam tadi Encik Syamsul ada katakan bagaimana untuk tarik semula bilangan keanggotaan. Macam di KESKA sendiri bagaimana untuk menambahkan bilangan keanggotaan? Okey, sebenarnya kesatuan ni daya penarik dia adalah kebajikan. Apabila ada benefit, ahli dia tak tengok lain. Dia just nak tengok apa yang aku dapat. Dan kesatuan akan buktikan ataupun akan realisasikan apa yang boleh dia sediakan kepada ahli untuk kelestarian bersama. So oleh yang demikian, pihak pegawai-pegawai kesatuan kita ada 20 orang pegawai, 6 orang pegawai tertinggi,
termasuk Presiden Bendahari, Setiausaha kan, penolong Setiausaha Bendahari apa semua tu, kan, dan 14 semua AJK. So pegawai-pegawai kesatuan ni kita akan cuba bagi komitmen yang sebaik mungkin untuk menyampaikan satu mesej wake up call kepada ahli bahawa kami di lalusan yang betul, on track, kan. Bila kita sampaikan satu mesej yang positif dan dia orang tengok ada apa pergerakan ataupun orang panggil apa, ada movement yang meyakinkan dia orang, yang mana kita dah memperjuangkan hak-hak mereka, itu adalah satu platform ataupun nilai tambah untuk minat dia orang tu kepada kesatuan. Memang pernah berlaku di Kesatuan Kaki Tangan, Kesatuan UEM, yang mana ahli dah kurang percaya. Ramai yang pernah dulu keluar beramai-ramai sebenarnya. Pernah berlaku. Saya tak kata zaman saya adalah zaman yang terbaik, tak pernah keluar lagi kan. Tapi sebenarnya benda ni pernah berlaku, so kita belajar. Kita mengambil pengajaran melalui sejarah tersebut. So kita pastikan benda tu tidak akan berlaku lagi. Tapi walau bagaimanapun, kita kena rasional dalam bab ni. Apa yang kita minta, tak semuanya kita akan dapat. Sebab dia ada perkara-perkara yang perlu kita tengok, yang perlu kita teliti, terutamanya berkaitan dengan elemen kewangan. Itu sajalah. Macam Kesatuan KESCON, dia adakah bila seseorang tu dapat tetap, dia perlu masuk ke KESCON? Okey. Macam yang saya cakap tadi, tiada paksaan. Okay. Tiada paksaan. Saya ingat Tuan Azri pun setujulah. Benda tu tak ada paksaan. Tapi kita galakkan. Sebab trend sekarang ni, bila ada masalah, mai cari kesatuan. Bila tanya balik, tak pernah menyumbang kepada kesatuan. Sebenarnya macam ni tau. Pada kesatuan sendiri, kita semua nama kesatuan, kita bersama dalam hal ni. So kita ada sumbangan yang perlu kita bagi untuk kita mendapatkan sesuatu hasil je. So bila tak ada kontribut antara dua ni, tak ada sumbangan, tak ada yang tak ada penyumbang, dan tak ada yang orang kata apa, nak gerakkan, nak menghasilkan daripada sumbangan tersebut. So keberhasilan tu tak ada. So yang tu yang kena faham. Sebab setengah-setengah ahli ataupun kebanyakan lah saya tengok, mungkin dia orang tak faham. Dia orang anggap kesatuan ni satu pelaburan. Yang mana saya kata pelaburan, bila dia orang sumbang duit, dia orang nak dapat balik duit tu balik. Sebenarnya bila kita kena ada satu stigma yang lebih daripada itu. Apabila kita menyumbang duit, sepatutnya kita dah menyumbang. Kita tak perlu mengharapkan balik balasan tu, sebab kita tahu balasan tu bukan dalam bentuk duit juga. Balasan tu dalam bentuk faedah-faedah insentif yang lain. Yang sebenarnya yang dia orang perlu faham. Ni tak, kalau kata dia orang bagi RM1 hari ni, dia orang nak dapat RM10 bulan depan. Itu kita kena bagi satu pencerahan, kita kena bagi penerangan pada ahli. Itu bukannya tugas mudah lah. Yeah. Tapi sebenarnya kita, Kesatuan Kaki Tangan tak pernah berhenti sampai sekarang. Kita akan bagi komitmen yang terbaik untuk ahli kesatuan, dan apa yang kita buat ni bukan untuk orang lain, untuk kita semua juga, termasuk dengan saya sendiri. Yeah. Saya kira kalau kesatuan mesti ada nilai-nilainya tersendiri. Apakah nilai-nilai kesatuan sekerja pada pandangan Tuan? Okey, sebelum saya pergi kepada nilai tu, kita respons sikitlah. Okey, kepada Tuan Presiden kita berkenaan dengan orang panggil apa, penyertaan di dalam kesatuan ni. Okey, kalau ikut dari segi penyertaan kepada kesatuan ni, kita memang tak bolehlah orang panggil apa, nak memaksa. Okey, macam kita di jabatan pun kita menggalakkan. Okey, tetapi tidak ada dalam klausul di mana-mana yang boleh mewajibkan untuk seorang pekerja itu menyertai kesatuan sebagainya. Tak ada untuk benda tu. Tetapi apa yang kita buat sekarang ni, usaha kita tu memang ke arah untuk menggalakkan, mempromosikan, mempergiatkan usaha. Okey, ke arah
orang panggil apa pertumbuhan kesatuan tu. Tapi kalau kata specifically kita nak orang panggil apa nak kata okey apabila kita berada di satu tempat ni kita wajib untuk mengerti kesatuan. Jadi benda tu tak ada di dalam mana-mana kuasa yang membolehkan kita untuk membuat perkara tu sedemikianlah. Okey, kemudian tadi Tuan Moderator kita kata bahawa nilai apa yang macam kita harus pegang lah. Okey, kita harus pegang apabila kita menjadi ahli ataupun apabila kita menjadi pemimpin. Okey, jadi saya nampak ada beberapa nilai ataupun ada beberapa orang panggil apa aspek lah ataupun bahasa mudahnya nilai lah. Okey, nilai yang perlu kita pegang dan kita junjung tinggi lah. Okey, yang pertama dia kita boleh kaitkan dia dengan nilai perpaduan iaitu solidariti. Okay, so kesatuan ni adalah berteraskan kepada prinsip tindakan kolektif ataupun tindakan bersama kita lah. Okey, yang merupakan satu yang perpaduan itu menjadi teras dia. Okey, ini bermakna bahawa kesatuan sekerja tu harus berdiri secara bersama dan juga menyokong di antara satu sama lain bagi mencapai matlamat dia secara bersama untuk melindungi pekerja itulah. Okey, pekerja ni semualah, maksud dia bukan merupakan ahli kesatuan saja. Apabila kita berjuang ni, perjuangan tu bukan dapat kepada ahli saja, tetapi perjuangan tu dia dapat kepada keseluruhan kaum pekerja. Tapi adalah orang panggil apa, tidak adil lah kalau kata apabila ahli-ahli kesatuan yang memberi sumbangan macam Tuan Fendi kata kita tadi, tapi orang lain pun menikmati dia juga. Tapi in reality dia macam tu. Kita tidak ada kekangan daripada benda tu. Semua orang akan dapat, tak ada pengecualian. Okey, yang tak jadi ahli tak dapat, yang jadi ahli dapat, tak macam tu. Tapi bila kata faedah tu dinikmati secara bersama. Tu yang benda ni kita kena fikir-fikirkan balik. Kemudian seterusnya kesaksamaan. Okey, equality tu. Okey, kesatuan ni haruslah menggalakkan kesaksamaan di tempat kerja. Okey, kesaksamaan ni dari segi hak dia lah. Termasuklah kesaksamaan dari segi kaum, jantina, umur, agama dan lain-lain lagi. So semua harus ada nilai, orang panggil apa, nilai saksama tu. Seterusnya demokrasi. Di dalam kesatuan ni pun dia ada demokrasi dia. Okey, pemilihan pegawai-pegawai dia dibuat secara undi sulit, okey, untuk menentukan siapa presiden, siapa pegawai tertinggi, barisan jawatankuasa. Jadi benda-benda ni semua melalui satu proses demokrasi ya, Tuan Fendi ya. Di orang panggil apa? Di Kesatuan KESKA sendiri pun mengamalkan benda tu. Okey, kemudian seterusnya keadilan sosial. Okey, keadilan sosial juga penting kerana dengan adanya ataupun dengan kita menyokong ataupun mempromosikan keadilan sosial ini, kehidupan pekerja dan keluarga mereka tu lebih terjamin. Kemudian kita ada lagi seterusnya iaitu yang lain dia ihsan tu. Okey, ihsan ni maksud dia kesatuan ni hendaklah menjadikan ihsan ni sebagai satu usaha ataupun tabiat yang mana penambahbaikan berterusan tu dia jalankan ke atas kesatuan tu. Dan apabila kita buat satu kerja tu pun kita kena ikhlas. Okey, kita kena ikhlas memberi kebaikan kepada kesatuan kita dan juga kepada ahli kita. Jadi saya rasa nilai-nilai ni pun selari jugalah. Okey, dengan tema sebagaimana yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar tentang masyarakat madani tu. Jadi prinsip-prinsip ni juga dibawa bersama dalam kesatuan tu. Yang tu yang saya rasa nampak yang perlu ada pada kesatuan tu lah. Ya. Cik Effendi, saya kira banyak jawatan-jawatan penting mesti ada cabaran. Dan saya juga menyaksikan jatuh bangunnya Cik Effendi di sepanjang menjadi Presiden KESKA. Apakah cabaran terbesar Cik Effendi? Silakan. Cabaran terbesar, kita tengok dalam konteks yang lebih luas. Kalau sebut saya ni, saya nak sebut mungkin tak sebesar mana. Tapi kita tengok satu konteks yang lebih luas yang mana apabila entiti majikan tu, kalau kata kita di sektor awam adalah kerajaan lah. Yang mana dia buat satu polisi ataupun dia buat satu circular untuk buat penambahbaikan dari segi penjawatan, dari segi pengurusan pentadbiran. Pernah berlaku dulu pertukaran skim perkhidmatan SSM, skim perkhidmatan
SSM kepada SBPA. Ya, ya. Itu Skim panggil perkhidmatan. skim perkhidmatan. Okey. Berlaku skim perkhidmatan SSM ke SBPA. Waktu tu heboh satu Malaysia yang mana dibuat keadaan yang tergesa-gesa. Itu cabaran pada kesatuan sebenarnya. Apabila SSM nak diubah pada SBPA tanpa dibincang dengan kesatuan. Bukan kesatuan, tanpa dibincang dengan QPAC sebenarnya. Kesatuan pun boleh juga mereka nak bincang, tapi hala tuju dia adalah QPAC tu sendiri tak dipanggil untuk dibincangkan untuk pelaksanaan skim perkhidmatan tersebut. Dan apabila kita mendesak, itulah yang kata local standard kesatuan tu. Kita boleh mendesak untuk diadakan perbincangan. Bukan kita nak ada konfrontasi apa pun. Nak diadakan perbincangan. Dan apabila perbincangan diadakan, kita tengok balik. Staf kumpulan pelaksana sebelah naik RM3. Pada waktu itulah. Bila draft laporan tu, kita tengok naik berapa ringgit saja. Kumpulan 12 pengurusan tertinggi iaitu di Putrajaya turun 1 2 tu kenaikan dia sampai berpuluh ribu. Ini kita bercakap realiti lah. Ya. Sorry lah. Sebab topi kesatuan dia punya vocal tu lain sikit. Kalau kata Cik Azri ni dia lunak dia tu lain sikit. Untuk kami kesatuan vocal dia tu lain. So itu merupakan cabaran apabila pihak kesatuan berdepan dengan majikan yang mana memaksa kesatuan untuk kita semua sign. Semua tanda tangan bersetuju dengan penambahbaikan skim tersebut. Dan alhamdulillah perjuangan kami memperjuangkan untuk tidak diteruskan SBPA ini berjaya. Dan sampai sekarang kita masih kekal dengan SSM. Dan saya rasa dalam setahun dua lagi akan berlaku satu skim baru pada kita semua dengan nilai dan tangga gaji yang lebih berbeza, yang lebih baiklah insya-Allah. Baik. Itu adalah dari sudut yang lebih besar lah. Kalau kata dari sudut kesatuan tu sendiri, cabaran dia lebih kepada untuk sebab sekarang ni peruntukan tak banyak. Bila peruntukan tak banyak, cabaran dia apabila kita nak buat tuntutan walaupun kita sebutlah sebaik mana pun dan orang panggil apa? Rasional mana pun tuntutan tu ayat dia tak panjang. Kita tak ada peruntukan kewangan. Itu cabaran kesatuan sebenarnya. Agak menarik sebenarnya tajuk topik yang kita bincangkan ni. Secara ringkasnya, Cik Syamsul, Okey. bagaimana bentuk usaha sama yang boleh dibuat di antara jabatan dan kesatuan sekerja ke arah memartabatkan kaum pekerja di samping mengangkat kepentingan majikan? Okey. Kalau kata dari segi bentuk usaha sama ni, kita memang menggalakkanlah kita orang panggil apa satu terma yang kita panggil sebagai sistem tiga pihak ni lah, iaitu tripartism ataupun tripartisme ni lah. Okey, so sistem ni adalah satu macam perkongsian sosial yang melibatkan kerjasama di antara tiga pihak berkepentingan ni, iaitu kesatuan sekerja, okey, pihak majikan dan pihak pengurusan serta jabatan itu sendirilah. Okey, jadi dengan adanya orang panggil apa sistem tiga pihak ni, kerajaan ni dia akan bertindak sebagai orang tengah. Okey, sebagai orang tengah ataupun fasilitator untuk membawa bersama-sama isu kedua pihak di antara pihak majikan dan juga pihak kesatuan. Kemudian kita bawa kepada perbincangan melalui perwakilan mereka dalam sesi-sesi perbincangan dibat urus untuk memajukan kepentingan dan juga kebimbangan masing-masing. Jadi sistem orang panggil apa tripartisme ataupun tripartism ni bukanlah satu yang baru lah yang ada dekat even bukan dekat di luar negara pun benda ni dah dipraktikkan secara meluas. Jadi saya rasa dengan adanya pendekatan sistem tiga pihak ni ataupun tripartisme ni, orang panggil apa suasana perhubungan perusahaan kepada negara kita ni lebih harmoni. Maksudnya orang panggil apa dia dapat menyeimbangkan tuntutan pekerja, okey,
kekangan daripada pihak pengurusan. Kalau kata dalam konteks kerajaan tadi, macam Tuan Fendi kita cerita, okey, macam ada kerajaan ni dia ada kekangan dari segi kos dan sebagainya. Untuk ni, jadi benda tu kita boleh bawa ke orang panggil apa, satu platform yang kita panggil sebagai meja perundingan. Jadinya semua tu boleh dilaksanakan secara harmoni. Itulah pandangan saya dalam hal Okey, itu. baik. Dan seterusnya, Cik Effendi, yang terakhir kiranya. Bagi Tuan Presiden, Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia, apakah harapan anda kepada Kesatuan Sekerja di masa hadapan? Baik, terima kasih. Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia ni dia merupakan satu entiti yang sebenarnya amat berjasa kepada ahli-ahli kesatuan itu sendiri. Bukan setakat ahli. Sebenarnya kesatuan ni dia berjasa dengan entiti lain pun. Akademik, PMP. Sebab sebagai contohlah kan, apa yang kita mohon semua merasa. Dia bukannya ahli saja merasa, semua merasa, termasuk dengan golongan-golongan pengurusan. Semua merasa. So sebenarnya jasa kesatuan ni tak tertakluk kepada ahli sahajalah. So pada saya, bila perkara tersebut, saya amat mengharapkan kesatuan dia main peranan yang lebih besar daripada itu. Dia bukannya sekadar untuk entiti yang meminta. Kita tak mau nak jadi satu kesatuan yang sekadar meminta. Tetapi kitalah yang memberi cadangan. Kitalah yang mengeluarkan idea, membincangkan berkenaan dengan idea. Bukan sekadar meminta-minta dan berkenaan dengan duit. Korang fikir tak? Kesatuan sendiri pun boleh bersama-sama untuk menjana pendapatan universiti. Banyak peranan kesatuan yang boleh dibuat. Menjadi platform perantara antara bajikan dengan golongan bawahan, golongan staf. Itu peranan kesatuan. Dan harapan saya, kita akan lebih berperanan besar daripada sekarang ni. Kita ada hala tuju yang lebih baik insya-Allah ke depan. Kita ada satu platform yang mana yang boleh kita jadi satu orang panggil apa, contoh dan tauladan pada generasi ke depan. Saya pun mungkin saya pun mungkin ada lagi 10 tahun mungkinlah. Ataupun tak sampai kot. Sebab pemilihan pun tak nama lagi dah. Tapi kita pun tak tahulah kan. Tapi apa yang kita harapkan, walaupun tak ada kita pun, generasi yang lain akan sambung perjuangan ni dengan sifat yang ikhlas. Yang sebut ikhlas tadi, Tuan Azir dah sebut ikhlas. Ikhlas ni kita nak nyatakan ikhlas ni, siapa pun tak nak nyatakan aku ikhlas. Saya ikhlas. Macam mana nak describe ikhlas tu? Tapi kita boleh describekan dengan perbuatan. Apabila kita buat sesuatu, kita tak mengharapkan balasan dengan kadar yang manusia bagi. Kita harapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita harapkan. Dan saya harapkan KESCO lebih dinamik ke depan, insya-Allah. Kita akan orang kata apa, mencapai satu dokongan yang lebih besar nanti bersama dengan universiti, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Cik Effendi di atas perkongsian sebentar tadi. Kita berada di hujung rancangan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Encik Syamsul Azri Muhammad Razi, iaitu penolong pengarah Kesatuan Sekerja di Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis. Juga kita berterima kasih kepada Encik Effendi Askandar, iaitu Presiden Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia, bagi meluangkan masa pada hari ini untuk membincangkan bagaimana untuk memperkasakan Kesatuan Sekerja sebagai platform perjuangan kaum pekerja. Dengan itu saya sudahi program ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.